Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita pada petang ini dapat bersama-sama dalam sesi membaca Riyadhus Salihin, insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kelapangan, insya-Allah, kemudahan, kefahaman, insya-Allah yang terbaik, insya-Allah, daripada apa yang kita sempat lakukan dalam masa yang pendek ini, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah, moga-moga kepada sesiapa yang bersama dengan kita pada petang ini akan dapat bersama-sama. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama membaca hadis yang ke-21, InsyaAllah. InsyaAllah, part yang terakhir, insyaAllah. Kerana hadis ni yang kita katakan panjang, jadi hadis ni hadis yang berkenaan dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik yang bersama-sama dengan beliau yang tidak pergi ke peperangan Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan lihat apa yang berlaku. Jadi hari ini kita baca last, insya-Allah. Jadi dan juga kepada sesiapa sebelum daripada kita mula, diharapnya dapat memberi feedback terhadap suara dan juga gambar. Moga-moga kita dapat insya-Allah yang terbaik, insya-Allah. Terima kasih kepada sesiapa yang memberi feedback terhadap gambar dan juga suara. Jadi insya-Allah hari ini kita baca penghujung daripada cerita ni tentang Ka'ab ni. Apa yang telah kita baca, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat yang berkaitan dengan berkaitan dengan tiga orang ini yang kita katakan yang telah dihukum oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, dan kemudian taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat mereka diterima, alhamdulillah, selepas daripada 50 hari mereka ni diboikot oleh semualah kita katakan orang Islam atas arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca sikit lagi, insya-Allah. Qala Ka'ab pada hari ini. Qala Ka'ab, kunna khulifna ayyuhas salasatu an amri ulaika allazina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamilah, dia kata, orang yang telah kunna khulifna ayyuhas salasah, yang disebutkan ayyuhas salasah dalam Quran tu, yang disebutkan yang dimaafkan tu, maka kamilah, dia kata, yang telah menyalahi tidak pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu, ketika kami ini diterima Jadi maknanya orang lain ni yang tidak pergi ke peperangan ke peperangan Tabuk ini, bukannya mereka bertiga sahaja sebenarnya ada lagi sahabat-sahabat lain, ada lagi orang-orang lain. Kita akan cerita insya-Allah di penghujung daripada hadis ni. Bila habis baca hadis ni, insya-Allah kita akan ceritakan, sebab ada beberapa riwayat yang lain yang berkenaan dengan yang tak pergi ke peperangan Tabuk ni, insya-Allah jadi insya-Allah hari tu ada soalan lagi yang bertanya kepada kita semua tentang siapakah dan sebagainya tu jadi insya-Allah ada sebenarnya 4 golongan yang tak pergi ke peperangan Tabuk ni. Jadi dia kata fabaya'ahum wastaghfara lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qadallahu ta'ala fihi bizalika. Maknanya kami telah kami minta ampun, kami minta fabaya'ahum wastaghfara lahum wa arja'a ni maknanya tangguh Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menangguhkanlah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh memberi jawapan sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh memberi kita nak kata pandai-pandai kata kamu diampunkan, tak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunggu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kesimpulan di sini ada perkara-perkara yang mana memang Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan hukuman, dan Allah Taala lah yang menurunkan taubat penerimaan taubat daripada mereka ni. Hatta qadallahu ta'ala fihi bizalika, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala telah qada maknanya menghukumkan. Allah Taala telah menghukumkan fihi bizalika, pada mereka. Bizalika qala Allah Taala wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Dalam Quran insya-Allah kita tengok dalam Quran tu, kita tengok dalam surah At-Taubah terdapat ayat ni Jadi
kita sebutkan sekali lagi kan bahawa Ka'ab ni sentiasa mengulang-ulang kan cerita bahawa maknanya dia tu, taubat tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kehebatan yang ada pada kita kata Ka'ab sebab apa kan, taubat bukan hanya datang daripada Rasulullah SAW, tapi datang daripada Allah. Sebab itulah dia masa diterima tu, masa Nabi SAW ceritakan kepada dia, dia tanya kepada Nabi kan, ya Rasulullah, ini daripada engkau ke daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maknanya apabila datang daripada Allah tu memang hebat lah kan. Sebab apa? Clear bahawa dia tu diampunkan, taubat tu mereka diterima kan. Kalau macam kita pada hari ni, kita bertaubat, kita istighfar, tak tahu lagi kan kita diterima ataupun tidak kan, sebab tak ada, kita dah terputus wahyu, kita dah tak ada Nabi kan. Jadi maknanya kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala terima taubat kita kan, insya-Allah kan. Jadi seterusnya insya-Allah, walaysa allazi zakara mimma khullifna takhallufuna anil ghazwi wa innama huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa atazara ilaihi faqabila minhu. Jadi habislah ceritanya, iaitu muttafaqun alaih. Jadi maknanya dia cerita tidak adalah dia kata yang sebutkan tu kan, walaysal ladzi zakara mimma khulifna takhallafna anhu innama huwa takhlifu iyana wa irja'. Jadi makna cerita bukan masalah cerita ni Ka'ab kata bukan cerita pasal tentang kami ni tak pergi perang saja, tapi juga ialah cerita tu macam full lah kan cerita. Maknanya cerita kami ni dihukum, kemudian tu kami di irja'. Irja' ni maknanya ialah ditangguhkan hukuman tu kan daripada lah terhadap kami, wa tazara ilaihi faqabila, dan kami minta ampun. Makna cerita tu complete cerita tu complete set daripada awal sampai kepada akhir. Jadi alhamdulillah kita tamat hadis ni muttafaqun alaih. Kemudian kita tengok sini ada beberapa riwayat yang berkenaan dengan hadis ni. Banyak riwayat sebenarnya yang kita baca ni adalah daripada yang muttafaqun alaih, maknanya sepakat di kalangan di antara Bukhari dan juga Muslim. Maknanya yang atas ni yang kita baca ni, yang panjang ni dah 4 sesi setengah lah kita kata maknanya baru habis ni, itu adalah merupakan riwayat Bukhari dan juga Muslim. Wa fi riwayatin, ada banyak lagi riwayat-riwayat yang lain, yang di antaranya sini kita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Ada sebut bahawa tambahan dalam riwayat yang lain, tambahan dia, Nabi SAW ni pergi ke peperangan Tabuk ni, keluarnya pada hari Khamis daripada Madinah tu. Jadi maknanya ni, wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis, dan Nabi SAW ni dia suka kalau kita ni umatnya, iaitu kita ni keluar untuk pergi bepergian lah kita kata kan, ataupun pergi ke musafir dan sebagainya, ialah pada hari Khamis. Jadi itu kalau boleh lah, kalau mudah kan. Tapi sekarang kalau kena nak naik kapal terbang yang menentukan, kita manalah tahu kan hari apa kapal terbang tentukan. Tapi kalau seboleh-bolehnya, maknanya kan kita ambil berkat, iaitu Nabi SAW keluar hari Khamis dan Nabi suka. Bila sebut Nabi suka tu, maknanya ialah perkara itu adalah digalakkan. Maknanya kita dapat pahala lah kalau kita dengan kesungguhan kita ni nak ikut apa yang Nabi suggestkan, cadangkan kepada kita. Seterusnya, wa fi riwayatin, ada satu lagi riwayat yang lain, iaitu disebutnya ialah dia kata, wa kana la yaqdum min safarin illa naharan fid duha. Jadi biasanya Nabi ni kalau dia datang nak masuk ke tempat lah, maknanya ke Madinah lah maksudnya kan, ataupun kalau kita pun masuk ke rumah lah kan, maknanya nak sampai ke rumah tu, dia kata Nabi ni akan sampai, dia kata illa naharan fid duha, dia tak malam, bukan malam tapi waktu siang. Nabi akan bermusafir, dia akan masuk sampai ke kampung, sampai ke tempat tu, negeri tu, sampai ke nak sampai ke rumah tu, ialah dia akan masuk pada waktu siang. Dan siang tu bila? Siang tu panjang kan, pagi, petang ke tengah hari ke tak, waktu duha dia kata. Fa iza qadima, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke negeri lah ke kampung tu, dia tak balik rumah terus. Bada'a bil masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mula, dia akan sampai, dia akan start dengan masjid dulu. Kemudian fasalla fihi, dan kemudian dia akan sembahyang dulu di masjid tu. Raka'ataini, 2 rakaat, summa jalasa fihi, dan kemudian lepas tu dia tak habis sembahyang 2 rakaat tu, dia tak balik terus. Dia akan duduk dulu situ kan. Duduklah berjumpa dengan orang kah kalau ada lah kan kalau suasana sesuai lah kan Kalau kita suasana tak sesuai, itu nak buat macam mana kan. Tak apalah kan. At least kita ada niat insya-Allah untuk mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita telah tamat hadis yang ke-21 daripada hadis Riyadhus Salihin pada kali ini. Dan sebelum daripada masuk hadis yang ke-22, kita sebutkan sikit
iaitu golongan-golongan yang tidak pergi ke ke peperangan Tabuk ni. Sebenarnya bukan mereka 3 saja, ada ramai lagi orang lain kan. Dan ulama-ulama telah bahagikan seperti yang ada dalam kitab Dalilul Falihin ataupun dalam Nuzhatul Muttaqin. Mereka bahagikan, mereka ambil pendapat-pendapat ulama lain seperti daripada Jarir At-Tabari, daripada Ibnu Katsir dan sebagainya. Mereka katakan bahawa ada empat jenis 4 jenis golongan sahabat yang pada masa itulah, sahabat lah kita panggil sahabat, iaitu orang berjumpa dengan Nabi, yang tidak pergi ke peperangan Tabuk ni. Yang pertama sekali ialah golongan yang dipanggil sebagai orang-orang yang makmurin, dipanggil makmurin atau makmurun, iaitu orang-orang yang mereka ni memang diminta tunggu, memang diminta berada di Madinah tu, memang diarahkan oleh Nabi. Makmur ni maknanya diperintahkan oleh Nabi SAW supaya berada di Madinah. Contohnya ialah apa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah seperti Muhammad bin Salamah contohnya. Yang ketiganya seperti Abdullah bin Umi Maktum. Tu antara contoh-contoh lah orang-orang yang memang Nabi SAW arahkan mereka ni supaya berada di di Madinah tu untuk menjaga, sebagai inilah kan, sebagai wakil lah kepada Nabi SAW untuk menjaga Madinah. Itu grup nombor 1. Itu tapi yang top yang saya sebut, yang top saja tadi. Yang keduanya, grup yang kedua dipanggil sebagai Al-Mukillun. Al-Mukillun ni itu orang-orang yang mana mereka ni orang miskin dan mereka ni tak boleh pergi. Dia mungkin juga miskin, minta maaf, mungkin juga mereka ni adalah ma'zurun, iaitu mereka ni orang-orang yang diberi uzur. Kenapa? Kerana kemungkinan sakit ke, kemungkinan sangat tua, kemungkinan masih umur masih muda lagi kan, kita kata tak ni lagi kan, tak dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi mereka ni dipanggil sebagai ma'zurun ataupun mukillun. Mereka ni biasanya kalau golongan yang sakit tu kita faham lah kan, golongan sakit dan sebagainya tu ada maknanya uzur syar'i. Tapi ada juga mereka ni yang tak boleh pergi kerana tidak mempunyai kelengkapan, maknanya tak punya kenderaan dan sebagainya, sebab nak pergi pada masa tu dahsyat musim panas dan sebagainya kan. Jadi mereka ni ramai di kalangan mereka ni yang miskin ataupun yang tempang dan sebagainya kan. Jadi yang miskin ni tak boleh pergi, mereka ni menangis bukan menangis suka tak boleh pergi suka tak pergi, tapi mereka menangis sebab nak pergi tapi tak boleh. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tafinu minad dam'i, mereka ni sedih, mereka mengalirkan air mata. Kenapa mengalirkan air mata, menangis kerana tidak ada benda yang mereka boleh nak inilah yang menyebabkan mereka boleh pergi, keadaan miskin, tapi mereka ni nak pergi, ikhlas niat dia. Jadi mereka ni dapat pahala kan. Inilah yang dikatakan oleh oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita baca, hadis niat hari itu, iaitu ada di kalangan sahabat-sahabat kita ni, ikhwah-ikhwah kita ni, dia kata yang berada di Madinah, walaupun kita ni dalam perjalanan tu, Nabi SAW dalam perjalanan menuju ke Tabuk ataupun dalam perjalanan balik daripada Tabuk, Nabi SAW berkata kepada beberapa orang sahabat, Nabi kata inna labil Madinah, sesungguhnya di Madinah ini ada orang-orang yang mana mereka ini kalau kamu naik atas bukit mereka dapat pahala, kita turun bukit, turun wadi, mereka dapat pahala. Makna sama seperti kita, cuma kenapa mereka tak dapat datang bersama dengan kita? Mereka dapat pahala kerana mereka ini mempunyai keuzurannya. Itu grup yang kedua. Grup yang ketiganya ini ialah grup yang dipanggil usah muznibun. Usah muznibun ni maksudnya orang-orang yang melanggar perintah lah, dan mereka-mereka yang muznib berdosa. Jadi dianggap berdosa lah kalau tak berdosa takkanlah dikenakan hukuman yang dahsyat kan, sebagaimana yang dikenakan kepada Ka'ab bin Malik, Murarah dan juga Hilal, yang kita kata 3 orang tu kan. Tapi sebenarnya mereka ni 10 orang, kata setengah ulama 9 tapi kata setengah ulama 10. Mereka ni sebenarnya 10 orang yang sebenarnya mereka ni nak pergi tapi mereka tak pergi. Jadi siapakah mereka? Yang 3 tadi kita tahu kan, kemudian ada 7 lagi tu, iaitu kawan ketua mereka tu adalah Abu Lubabah ni masyhur dalam kisah kan, iaitu dia ni tak pergi, jadi dia rasa sangat-sangat bersalah. Lalu apa dia buat bila Nabi SAW dah balik dah, dia rasa bersalah, dia telah mengikat diri dia, mengikat. Ini yang 3 orang dah settle tadi, yang kita cerita yang dah kena boykot semua. Tapi yang 7 lagi ni, mereka ni 7 ni ikat diri di tiang masjid Madinah, dan mereka kata, Abu Lubabah lah ketua mereka kata, kami tak akan lepaskan diri kami ni
daripada ikatan ini sehinggalah Nabi SAW yang akan lepaskan. Jadi bila Nabi datang, Nabi tak kata aku pun tak nak lepaskan. Sehinggalah datang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhirnya turunlah perintah daripada Allah Taala yang memaafkan mereka. Jadi mereka ni tak kena boikot. Mereka ni Allah Taala maafkan 7 orang ni, jadi dilepaskan lah. Jadi yang 3 tadi kena boikot 50 hari kan. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat ialah golongan al-munafikun. Golongan munafikun ni ialah mereka ni munafik. Dah kan, sama ada kadang-kadang ada setengah tu berada di sekitar Madinah, kadang-kadang berada dalam Madinah mereka ni. Jadi mereka ni bila Nabi SAW balik daripada Tabuk, mereka ni menipu. Mereka ni bersumpah lah kan, menggunakan sumpah mereka, mengatakan mereka ni ada sebab lah tak pergi, macam-macam lah kan. Jadi mereka ini dipanggil sebagai al-munafiqun. Jadi kita ada 4 golongan kan, yang yang tak pergi semasa peperangan Tabuk. Jadi alhamdulillah itulah lebih kurang hari itu ada, sebab ada ada sahabat-sahabat yang tanya itu kan, tentang siapakah mereka. Itu je. Jadi hukuman dia kita satu kan, yang pertama tak ada hukuman lah, yang kedua tak ada hukuman juga, yang ketiga tu dihukum dengan 2 jenis. Iaitu tunggu keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keempatnya ialah tidak dihukum juga. Tapi mereka itu adalah orang munafik, dan Allah Taala telah bongkarkan cerita mereka dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah kita pergi insya-Allah dalam kesempatan yang kita ada lagi dalam lebih kurang 10 minit ni, kita masuk kepada hadis yang ke-22 22, iaitu hadis ini diriwayatkan daripada Abi Nujaid, wa an Abi Nujaid, bidhammin nun. Dia kata bidhammin nun ni makna nu, bidhammin nun dengan dhammah kan nun, makna nu. Kemudian tu wa fathil jim tu makna baris atas fathah, jadi Nujaid. Jadi yang ini baca okeylah Nujaid gitu. Daripada Abi Nujaid, namanya adalah Imran ibn Husain, nama dia. Itu nama dia, Imran ibn Husain. Dia ni adalah seorang sahabat daripada Madinah, daripada Khuza'i, Bani Khuza'ah daripada Madinah, dan dia ni dikatakan masuk Islam semasa peperangan Khaybar. Maknanya akhir juga kan. Tapi dia banyak meriwayatkan hadis. Masya-Allah kan. Radhiyallahu anhuma, maknanya dia dan juga ayah ni adalah muslim. Annam ra'atan. Dia kata, jadi dia katakan bahawa ada seorang perempuan, dia kata innam ra'atan, seorang perempuan min Juhainah, daripada Bani Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla minaz zina. Dia kata dia ni telah mengandung anak zina kan. Jadi makna perempuan tu datang daripada Juhainah tadi tu, faqalat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Jadi dia kata aku dah kena fa'aqam, asabtu haddan ni aku dah kena had dah. Kena had ni maknanya aku dah sepatut kena hukum dah ni kan. Mana dah memang aku patut kena hukum dah. Fa'aqimhu alayya. Jadi dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, dia kata aqimhu, tegakkanlah dia ke atasku, makna hukumlah aku, maksud dia. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil waliyaha, memanggil walinya, maknanya ayah dia lah kan kalau ada ayah kan. Jadi dia tak sebut situ, sebut ialah dipanggil wali. Nabi SAW pun minta lah panggil wali dia. Kemudian faqala ahsin ilaiha, Nabi SAW berkata ahsin ilaiha, buat baiklah kepadanya, makna jaga dia elok-elok. Sebab apa kan, biasa ditakuti. Sebab apa takut kan? Takut kadang-kadang kalau orang dah jadi dah isytihar dia ni telah berzina, takut ada orang pukul dia kan, macam-macam boleh jadi kan. Jadi mana sebab tu dia kata tolong jaga dia baik-baik. Mana tahu kan wali dia hentuklah kepala dia, awak ni berzina apa benda, apa malu ke family, mungkin lah betul. Jadi sebab tu Nabi SAW pesan kepada dia, ahsin ilaiha, buat baik kepada dia. Fa iza wada'at fa'tini, bila dia dah lahirkan anak, ni kan dah wada'at, maka fa'tini, bawa dia datang kat sini. Jadi kita kata ambil masa lah kan, di antara maknanya zahirnya nampak dia ni mengandung sehingga dia ni lahir anak, kita kata mungkin 5-6 bulan juga kan, ataupun 7 bulan juga, gitu kan, lama lah. Jadi fa'ala, lalu dibuat maknanya family dia pun ambil lah dia, jaga dia. Fa'amara biha Nabiullah, maka Nabi SAW telah menyuruh dengannya. Fa'amara biha Nabi SAW telah memerintah kepadanya. Fashuddat alaiha siyabuha, lalu diikatkan ke atasnya pakaiannya. Maksudnya diikat tu ialah supaya takut nanti akan dihukum, takut terburai ke terbuka ke pakaiannya, jadi ikatkan betul-betul supaya terikat elok-elok, tertutuplah aurat dia kan. Summa arabiha farujimat, lalu Nabi SAW pun amarabiha,
menyuruh dengannya, maknanya menyuruhlah, lalu perempuan itu pun direjam. Sebab mana hukuman dia? Sebab dia tu maknanya perempuan yang dah berkahwin lah kan, pernah berkahwin. Summa shalla 'alaiha, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang ke atasnya. Jadi nampak kita tengok kat sini bahawa macam mana kan, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi tempoh kepada dia kan. Sebab nak hukum tu dia. Kenapa nak hukum anak dia kan? Anak dia dalam perut dia tak bersalah kan. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dulu dia melahirkan anak tu. Jadi ada dalam riwayat-riwayat yang lain yang menyuruh suruh balik dulu sehinggalah makan susu, boleh makan makanan tak perlu kepada susu kan. Itu hadis lain. Faqala lahu Umar. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah sembahyang ke atas mayat perempuan ni kan. Faqala lahu Umar pun berkata, Umar pun pelik lah kan. Umar kata, tusalli 'alaiha ya Rasulullah. Dia kata, wa qad zanat. Dia kata, ya Rasulullah, kau sembahyang ke atas dia, ya Rasulullah, bukankah dia dah berzina? Maknanya dia ni kira berdosa lah kan. Berdosa, kau sembahyang atas dia. Ish, dia kata. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia ni, perempuan ni telah bertaubat, kata. Bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubatan dengan satu taubat, maknanya law qusimat, kalaulah dibahagi taubat dia tu baina sab'ina, kepada 70 orang min ahli al-Madinah, daripada orang Madinah. Maknanya kalau orang Madinah ni, setengah ulama kata kenapa disebut Madinah? Sebab kalau orang Madinah buat dosa ni, maknanya benda itu besar lah kan. Sebab orang Madinah ni dia maknanya besar dosanya kalau orang Madinah ni. Tapi taubat yang dibuat oleh perempuan itu sangat dahsyat sehingga makna taubat dia tu sangat besar, sangat tinggi. Tengok kan, dia tak lari pun, dan dia datang sendiri kan, menyerahkan diri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau dibahagikan kepada 70 orang ahli Madinah, la wasi'atuhum, nescaya cukup untuk mereka, cukup untuk 70 orang tu. Wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wajal, kata Nabi kepada Sayyidina Umar. Tanya Nabi tanya dia, adakah kamu dapati orang yang lebih hebat lagi daripada seorang yang betul-betul macam dia tu? Jadat maknanya bersungguh-sungguh dengan dirinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ada jumpa orang lain lagi? Tanya Umar. Jadi jawapan dia of course lah kan. Tanya tu bukan tanya nak tahu jawapan, tapi tanya situ ialah nak beritahunya tak adalah orang yang lebih afdal daripada dia dari segi taubat dia. Hadis riwayat Muslim. Jadi alhamdulillah kan, kita tengok daripada hadis ni betapa dahsyat kita katakan, iaitu taubat seorang tu kan. Dalam setengah riwayat yang lain dia kata yang bertanya tu ialah Khalid. Khalid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Dan soalan yang hampir sama lah kan. Dia katakan, ya Rasulullah, kau sembahyang kat atas dia dengan dia pun berzina macam ni kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia telah macam ni lah yang Nabi sebut kan, lebih kurang. Ada satu riwayat lagi yang mengatakan, yang berkaitan dengan juga Nabi ni, iaitu Nabi SAW berkata dalam hadis itu, dikatakan, sekarang aku tengok kan, dia sedang bermain-main, sedang maknanya berenang-renang, happy-happy lah di dalam syurga kan. Jadi maknanya kan, kenapa kita kata Imam Nawawi kan membawakan hadis ni di bawah tajuk taubat, kerana nak ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangat sayang kepada kita kan, dan dia suruh kita ni bertaubat. Dan bila kita ni betul-betul bertaubat, Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Tengok Nabi SAW pun katakan, dosa orang bertaubat kepada Allah ni seolah-olah macam dia ni lebih hebat, macam tak pernah buat dosa. Macam tak pernah buat dosa pun, hilang semua kan. Dan bahkan Allah Taala tambah lagi kan, bukan sekadar padamkan dosa dia, tapi tambah lagi kan kelebihan kepada dia. Kenapa? Kerana dia telah ikhlas, kerana dia telah bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita sampai kepada insya-Allah kan hadis yang ke-23 insya-Allah kan. Hadis 23 hari ini dari bab At-Taubah. Jadi saya rasa kan insya-Allah kan, oleh kerana kita ada masa dalam 2 minit saja lagi jadi insya-Allah kan kita akan jumpa lagi insya-Allah di dalam hadis 23 ni dalam siri akan datang insya-Allah. Setiap hari pukul 5.30 insya-Allah bersama-sama kita akan baca hadis sama-sama, kita akan tengok perkataan-perkataan yang digunakan, dan kita ambil sedikit-sedikit pengajaran yang disebutkan oleh ulama yang sempat saya kongsi dengan
semua pendengar-pendengar semua kan, bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang bersama dengan kita, insya-Allah. Setakat itu saja, qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.